Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pembelajaran kita dengan soalan yang seterusnya. Lukiskan satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat di bawah. Okey, jadi kita ada A dan kita ada B. Untuk A, ini adalah apa yang dibekalkan kepada kita. Okey, sebelum kita melakar, jom kita flashback balik apa benda-benda penting yang cikgu dah highlightkan dalam video cikgu sebelum ni. Pertama, apabila ada satu bucu sahaja disebut berulang, sebagai contohnya di sini bucu 2 dinyatakan sebagai 2,2. Maksudnya dekat bucu 2 tu adanya gelung. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada dua bucu disebut berulang, sebagai contohnya di sini bucu 3 dan bucu 4 dinyatakan sebagai 3,4 dan sekali lagi 3,4. Ini maksudnya pada bucu 3 dan 4 adanya berbilang tepi. Sekarang kita dah tahu mana kita punya gelung, kita dah tahu mana kita punya berbilang tepi, kita tinggal lakarkan kita punya gambar rajah. Kita ada 4 bucu, jadi kita akan buat 4 dot. Bucu 1, bucu 2, bucu 3 dan bucu 4. Okey, mula-mula kita buat kat mana kita punya gelung, iaitu gelung kita akan berada pada bucu 2. Okey, kita buat je gelung. Kemudian kita buat kita punya berbilang tepi, iaitu pada bucu 3 dan bucu 4. Okey, yang lain-lain tu kita just buat garis lurus berdasarkan maklumat tepi yang dibagilah. Okey, yang pertama dia kata 1,2. Jadi kita just hubungkan 1 dan 2. Lepas tu dia kata 1,4. Kita sambung sahaja 1 dan 4. Kemudian dia kata 2,3. Kita sambungkan 2 dan 3. Seterusnya 2,4. Kita sambungkan 2 dan 4. Dah siap. Inilah kita punya lakaran. Okey, untuk B, ini adalah apa yang dibekalkan kepada kita. Okey, jadi berdasarkan dia punya senarai tepi ni, kita boleh katakan kita punya gelung akan berada pada bucu R. Okey, sebab dinyatakan sebagai R,R. Okey, jadi di situ adanya gelung. Manakala kita punya berbilang tepi akan berada pada bucu P dan S. Okey, sebab bucu PS ni disebut sebagai P,S dan sekali lagi P,S. Sama juga kita ada 4 bucu, jadi kita akan buat 4 dot dan kita labelkan P, Q, R, S. Jadi tadi kita dah kata gelung akan berada pada bucu R, jadi kita buat gelung. Okey, dan kita punya berbilang tepi pada bucu PS. Okey, kita buat kita punya berbilang tepi. Selebihnya kita just gunakan garis lurus. Okey, berdasarkan senarai yang dibagilah. P, Q, kita hubungkan P dan Q ni. Kemudian Q, R, kita hubungkan Q dan R ni. Seterusnya Q, S. Okey, hubungkan Q dan S. Dan yang terakhir R, S. Ini kita sambungkan sahaja. Okey, dah siap. Inilah kita punya lakaran. Soalan seterusnya, tentukan sama ada suatu graf mudah boleh dilukis atau tidak bagi darjah yang diberikan. Jika boleh, lukis graf mudah itu. Baiklah, apa maksud graf mudah? Graf mudah maksudnya tak ada gelung dan tak ada berbilang tepi. Simple. Semuanya garis lurus semata-mata. Okey. Graf mudah boleh dilukis jika jumlah darjahnya genap. Maknanya kata kalau ganjil tak boleh lah. Okey. Jadi untuk yang A ni, cuba kita jumlahkan ke semua darjah yang diberikan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 bukan nombor genap. Maknanya kata yang A ni kita tak boleh lukis dia punya graf mudah. Okey. Alasan dia simple lah, sebab dia punya jumlah darjah bukan nombor genap. Yang B ni pula 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10.
10 tambah 2, 12. Kita dapat nombor genap, makna kata kita boleh lukis graf mudah ni, dan kita diminta untuk lukislah. Sebelum kita melakar, ingat balik apa maksud darjah. Darjah merujuk kepada berapa bilangan garis yang ada pada sesuatu bucu. Okey, jadi makna kata untuk soalan nombor 4 ni ada dua benda yang kita kena bear in mind. Yang pertama, graf yang kita buat tu tidak ada gelung dan tidak ada berbilang tepi. Sebab itu ianya dipanggil graf mudah. Yang kedua, maksud darjah. Okey. Memandangkan kita ada 5 nombor, jadi maksudnya kita akan ada 5 bucu. Okey, dan cikgu labelkan bucu-bucu ni dengan konsonan A, B, C, D juga E. Okey, dia kata apa? Bucu yang pertama memiliki satu darjah. Maksudnya bucu yang A ni ada satu garisan sahaja padanya. Okey, jadi cikgu hubungkan dengan B. Okey, jadi untuk bucu yang pertama dah settle. Kita beralih pada bucu yang kedua. Bucu yang kedua dia kata ada 3 darjah. Maksudnya dekat B ni mesti ada 3 garisan. Okey, cukup 3 garisan pada bucu B. Settle bucu B. Beralih pula pada bucu C, iaitu bucu yang ketiga juga memiliki 3 darjah, 3 garisan. Sekarang baru ada 1 garisan pada C. Kita hubungkan pula pada D dan kita hubungkan kepada E. Dah cukup 3 darjah, 3 garisan. Okey. Bucu D pula juga memiliki 3 darjah ataupun 3 garisan. Okey. Sekarang baru ada 2, jadi cikgu hubungkan dengan bucu E. Cukup 3 darjah. Settle bucu D, bucu E pula, iaitu bucu yang terakhir memiliki 2 darjah. Jadi bucu E ni kita tak payah buat apa-apa sebab automatik dah ada 2 garisan pada bucu E. Jadi inilah dia kita punya gambar rajah graf mudah. Okey, tak ada gelung dan tak berbilang tepi. Semuanya garis lurus sahaja. Soalan seterusnya, lukiskan satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung bagi darjah yang diberikan. Okey, untuk A, ini adalah maklumat darjah yang dibekalkan kepada kita 433. Okey, jadi maksudnya kita ada 3 bucu. Okey, dan kita kena pastikan graf yang kita buat ni ada gelung dan ada berbilang tepi. Okey, cikgu labelkan bucu-bucu sebagai A, B dan juga C. Dan bucu yang pertama dia kata ada 4 darjah. Maksudnya mesti ada 4 garisan pada bucu A. Cuma kena ingat ini pun cikgu pernah highlightkan dalam video sebelum ni. Kalau gelung, satu gelung bersamaan dengan 2 darjah. Dia special. Kalau ikutkan yang lain, garis lurus ataupun garis melengkung, satu garis mewakili 1 darjah kan. Tapi kalau gelung, satu gelung 2 darjah. Okay, kena ingat benda tu. Jadi bucu A ni 4 darjah. Mula-mula cikgu hubungkan A kepada B, okay, baru 1. A kepada C, baru 2. Okay, jadi baki lagi 2 darjah tu cikgu buat gelung. Automatik dah jadi 4 darjah. Okay, untuk bucu yang pertama dah settle. Bucu yang kedua dia kata ada 3 darjah. Okay, jadi kita baru ada 1 garisan pada bucu B. Okay, mungkin kamu terfikir nak buat gelung. Cubalah buat gelung. Macam cikgu tak nak buat gelung. Okay, cikgu nak buat berbilang tepi. Okay, maksudnya cikgu akan hubungkan BC tu macam ni, berbilang tepi. Automatik pada bucu B dah ada 3 darjah. Okay, settle bucu B. Yang terakhir bucu C. Bucu C ni pun dia kata ada 3 darjah. Dan tanpa buat apa-apa, kita dah ada pun 3 darjah pada bucu C. Okay. Okey, yang ni pula maklumat yang dibekalkan kepada kita untuk B. Okey, jadi samalah kita ada 4 bucu sebab ada 4 nombor yang dibagikan. Jadi setiap nombor mewakili 1 bucu. Okey. Cuma kali ni cikgu tak nak buat bucu yang pertama dulu tau.
cikgu nak mulakan dengan bucu yang ketiga. Sebab apa? Bucu yang ketiga tu ada 6 darjah. Dia macam extraordinary sikit. Okay, jadi cikgu akan buat bucu yang ketiga dulu. Sebelum tu labelkan lah. Okay, A, B, C juga D. Bucu yang ketiga cikgu adalah bucu C. Bucu C ada 6 darjah. Jadi cikgu bayangkan akan ada satu gelong dekat sini dan ada berbilang tepi di sini. Okay, juga di sini. Automatik dia jadi 6 darjah. Macam gambar bunga. Okay, untuk bucu yang ketiga dah settle. Okay, kita buat bucu yang pertama. Okay, bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang keempat, masing-masing ada 4 darjah. Okay, maknanya kata untuk yang A ada 4 darjah. Okay, jadi untuk yang A, cikgu nak buat A kepada B. Okay, baru 1 darjah. Lepas tu cikgu buat satu gelong lah dekat A ni. Okay, automatik dah jadi 3 darjah kan, sebab satu gelong 2 darjah. Okay, satu garisan ni pula dah 3 darjah. Jadi baki tinggal satu. Yang tinggal satu ni cikgu nak hubungkan dengan C lah. Okay, dah cukup 4 darjah. Okay, bucu yang kedua pun 4 darjah juga, iaitu bucu yang B. Setakat ni baru ada 3 darjah. Jadi yang terakhir, darjah yang terakhir cikgu akan hubungkan dengan D. Okay, jadi bucu B pun dah ada 4 darjah. Okay, bucu pertama siap, bucu kedua siap, bucu ketiga siap, bucu yang terakhir 4 darjah. Okay, bucu yang terakhir ni kita baru ada 3 darjah. Okay, kalau tak cukup satu lagi, tengok apa yang berlaku di sini. Kalau cikgu hubungkan dengan A, memanglah bucu D ni akan jadi 4 darjah. Tetapi dia dah mengubah darjah untuk bucu A tu sendiri. Okay, tak apa, kita cuba je. Okay, tapi kali ni cikgu buat pen merah. Okay, katakanlah cikgu buat macam ni. Okay, sebab dia kata bucu yang terakhir tu 4 darjah. Okay lah, dia akan jadi 4 darjah. Masalahnya, dia dah mengubah darjah untuk bucu A tu sendiri. Okay, automatik sekarang bucu A tu dah jadi 5 darjah. Makna kata, gambar rajah ni kita kena alter. Kita kena buat yang lain. Bagus juga jumpa soalan macam ni. Okay, so kita tahu makna kata kita kena try and error juga. Okay, so untuk gambar rajah yang ni, tab, salah. Okay, sekarang cikgu akan buat cubaan yang kedua. Kita tengok dapat ke tak. Okay, untuk bucu yang ketiga tadi 6 darjah, cikgu just lukis balik. Okay, cikgu tak ada alter apa-apa untuk bucu yang ketiga, iaitu bucu C. Okay, cuma kali ni bucu yang pertama dia kata 4 darjah. Okay, kali ni cikgu nak buat berbilang tepi. Okay, cikgu buat berbilang tepi untuk A, B ni. Okay, begitu juga A dengan D ni. Automatik untuk bucu A tu kita ada 4 darjah. Okay, settle bucu yang pertama. Bucu yang kedua pula, iaitu bucu B, juga memiliki 4 darjah. Okay, tanpa buat apa-apa kita pun dah dapat dah 4 darjah untuk bucu B. Okay, bucu C dah settle yang 6 darjah tadi. Okay, dan bucu yang terakhir, bucu D 4 darjah. Okay, gambar rajah ni betul. Okay, tak ada masalah. Jadi katakanlah kamu cuba buat gambar rajah yang lain, dapat jawapan bertepatan dengan maklumat yang diberikan, share lah dengan cikgu. Boleh juga cikgu tengok gambar rajah yang kamu dapat. Okay, cukuplah setakat ni. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bantu cikgu share channel cikgu ni biar meriah lagi. Okay, segala maklum balas ataupun pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.